Baru sahaja tercetus satu perkembangan yang menggemparkan dalam tempoh rehat perang dengan Iran ini yang tidak membawa ketenangan. Apa yang dilihat pada hari Khamis 23 April 2026 ini ialah Timur Tengah yang sangat bersenjata dengan Donald Trump menangguhkan serangan baru sementara Hezbollah dan Houthi baru sahaja memberi isyarat yang semakin kuat bahawa mereka bersedia untuk meneruskan krisis. Walaupun kumpulan-kumpulan ini telah lemah, hampir runtuh akibat perang dan kekurangan arahan langsung dari Iran, mereka tetap enggan mengalah. Dan disinilah hakikat yang paling serius muncul. Donald Trump sedang memberi lebih banyak masa kepada Iran, tetapi ini bukan bermakna Amerika Syarikat berundur. Sebaliknya, ia adalah satu penantian yang tegang, singkat dan berbahaya di mana diplomasi masih terbuka di atas kertas, tetapi medan tetap bersedia untuk pusingan seterusnya. Saya akan ceritakan semua itu kepada anda. Tetapi sekarang, anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat masa nyata, dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah anda lihat. Dengan penuh keyakinan, Milson Alves. Dalam berita yang tersebar, inilah gambaran utama. Tiada siapa di tengah-tengah krisis ini bertindak seolah-olah keamanan telah terjamin. Sebaliknya, mereka semua sedang bersiap sedia untuk menyambung semula pertempuran dengan lebih hebat. Trump telah memutuskan untuk melanjutkan gencatan senjata tanpa had masa, tepat ketika tempoh sebelumnya hampir tamat. Alasan yang diberikan adalah mudah, menunggu rejim Iran mengemukakan cadangan yang bersatu untuk rundingan. Namun keputusan ini tidak disertai dengan pengurangan ketenteraan. Tekanan ekonomi terus berlanjutan dan suasana kesiapsiagaan tidak menurun. Secara praktikal, Washington menahan arahan untuk pengeboman baru, tetapi tidak melepaskan tekanan ke atas Teheran. Tetapi perkara yang paling sensitif sekarang ialah masalah itu bukan sahaja di Hormuz. Di utara Israel, Hizbullah terus menguji gencatan senjata di Lubnan. Reuters melaporkan bahawa kumpulan itu mengesahkan operasi tindak balas dan menegaskan bahawa gencatan senjata hanya boleh diteruskan jika Israel menghentikan serangan dan perobohan serta berundur dari kawasan yang diduduki di selatan Lubnan. Pada masa yang sama, Beruti pergi ke Washington untuk meminta lanjutan gencatan senjata, satu petanda bahawa keadaan masih rapuh dan struktur Lubnan sendiri bimbang akan berlakunya perpecahan. Ia tidak berada dalam mod demobilisasi. Ia berada dalam mod bersedia, bersenjata, memberi tekanan, mengukur reaksi dan menjelaskan bahawa ia masih bersedia untuk kembali mengobarkan konflik di sempadan jika dirasakan perlu. Dalam kes Houthi, keadaannya lebih jelas. Pada bulan Mac, Reuters melaporkan bahawa kumpulan yang sehaluan dengan Iran itu sudah benar-benar bersedia dari segi ketenteraan untuk menyertai peperangan. Jika perlu, ini akan meningkatkan risiko di Bab el-Mandeb, satu lagi titik sempit penting bagi perdagangan maritim. Houthi tidak berniat untuk kekal berkecuali, dan mereka sudah menganggap Laut Merah, Laut Arab, malah Lautan Hindi sebagai kawasan yang berpotensi untuk peningkatan ketegangan. Dalam bahasa mudah, ini bermakna, jika Trump menangguhkan serangan terhadap Iran selama beberapa hari, rejim itu mungkin cuba mengimbangi penangguhan itu dengan memberi tekanan dari luar, menggunakan sekutu untuk membuka front baharu untuk melemahkan lawan tanpa terus meletuskan peperangan besar-besaran. Houthi sudah pun menyatakan dengan jelas bahawa mereka boleh menjadikan Selat Bab al-Mandeb sebagai satu lagi medan tekanan serantau. Pada 27 Mac 2026, Jurucakap Tentera Yahya Sareh berkata, kumpulan itu sudah bersedia untuk campur tangan secara langsung. Jika perang terhadap Iran dan sekutunya meningkat atau jika Laut Merah digunakan dalam operasi bermusuhan terhadap Tehran. Sehari sebelumnya, Reuters telah melaporkan bahawa pergerakan yang sehaluan dengan Iran itu sudah bersedia untuk kembali menyerang laluan tersebut, salah satu yang terpenting di dunia untuk kargo maritim, minyak dan bahan api. Associated Press turut menekankan bahawa kira-kira peratus daripada perdagangan global biasanya melalui Bab el-Mandeb dan mengingatkan bahawa Houthi telah menyerang lebih daripada 100 kapal dagang dengan peluru berpandu dan drone antara November 2023 dan Januari 2025, menenggelamkan 2 daripadanya. Ini menunjukkan bahawa ancaman itu bukan sekadar omong kosong. Kumpulan itu telah membuktikan bahawa mereka benar-benar berkemampuan untuk menahan kapal, meningkatkan kos insurans maritim, mengubah laluan dan menyebarkan ketidakstabilan di seluruh rantau ini.
Kumpulan ini yang juga dikenali sebagai Ansar Allah adalah sebuah gerakan politik, ketenteraan dan agama dari Yaman yang bersenjata berat dan disokong oleh Iran. Dengan rekod serangan terhadap lalu lintas di Laut Merah serta pelancaran drone dan peluru berpandu ke atas Israel, Amerika Syarikat secara rasmi menganggapnya sebagai organisasi pengganas asing sejak penetapan semula yang dibuat oleh Donald Trump pada 22 Januari 2025. Selepas itu, Trump mengetatkan lagi pendiriannya. Rumah Putih mengisytiharkan pada Mac 2025 bahawa tiada kuasa pengganas akan menghalang pelayaran komersial dan ketenteraan Amerika Syarikat. Dan Reuters melaporkan bahawa Washington telah melancarkan serangan besar terhadap sasaran Houthi di Yaman dan memberi amaran bahawa mereka akan terus mengebom kumpulan itu sehingga serangan ke atas kapal dihentikan. Dalam nada yang sama, kumpulan Houthi membalas bahawa mereka akan terus meningkatkan tindakan dan mengancam Vietnam. Navios americanos no Mar Vermelho enquanto Amerika Syarikat terus menyerang Yaman. Secara ringkas, ini adalah satu pasukan tidak tetap yang disokong oleh Teheran yang telah menunjukkan keupayaan ketenteraan, kesediaan untuk meningkatkan ketegangan, dan kegunaan langsung dalam strategi Iran untuk menekan titik sempit maritim di rantau ini. Disinilah tafsiran yang lebih tegas menjadi semakin kukuh. Penangguhan yang diputuskan oleh Donald Trump tidak menamatkan krisis itu. Ia hanya mengubah bentuk krisis tersebut. Sebaliknya, daripada satu serangan besar secara serta-merta, muncul satu tempoh di mana Iran menguji keadaan di laut, Hizbullah menguji sempadan, dan Houthi menguji keupayaan untuk menakut-nakutkan di laluan strategik yang lain. Ini adalah perang geseran, ancaman, dan kedudukan. Amerika Syarikat cuba menggunakan sekatan, tekanan dan masa. Paksi yang berkaitan dengan Teheran cuba menggunakan sabotaj, ancaman dan kesiapsiagaan serentak di beberapa barisan hadapan. Apabila semuanya dilihat bersama, sukar untuk menyebutnya sebagai pengurangan ketegangan. Istilah yang lebih tepat ialah yang lain. Ini ialah jeda bersenjata yang berbau pertempuran seterusnya. Oleh itu juga, retorik kemenangan yang dilaungkan oleh Teheran kedengaran begitu dibesar-besarkan. Fakta menunjukkan pengawal revolusi meraihkan, mengadakan perarakan dan berjanji untuk pusingan baru. Tetapi senario sebenar tidak sepadan dengan kemenangan itu. Jika benar-benar ada kemenangan, tidak akan ada tekanan untuk menamatkan sekatan. Tiada keperluan mendesak untuk mengekalkan saluran rundingan dan tiada keperluan untuk membuktikan kekuatan melalui tindakan berisiko di laut. Apa yang berlaku ialah rejim sedang cuba menjual imej ketahanan sambil berdepan tekanan luar dan perlu menunjukkan bahawa rejim itu masih mampu menghantar isyarat serantau. Nada perayaan itu lebih bertujuan untuk menaikkan semangat dalaman dan menutup kelemahan daripada menggambarkan penguasaan sebenar terhadap situasi. Di pihak Trump, pertaruhannya juga berisiko. Jika masa tambahan itu tidak menghasilkan sebarang konsesi sebenar daripada Iran, Rumah Putih mungkin akan membuat kesimpulan bahawa jeda itu hanya membantu pihak lawan untuk menarik nafas, menyusun semula sekutu dan menyebarkan ancaman ke lebih banyak kawasan. Dan jika Hezbollah dan Houthi beralih daripada retorik kepada tindakan yang lebih besar, tekanan untuk bertindak balas secara ketenteraan akan kembali dengan lebih kuat. Oleh itu, keputusan untuk menangguhkan serangan mempunyai implikasi yang amat besar. Ia mungkin akan dilihat kemudian sebagai satu langkah bijak, satu tindakan menekan secara beransur-ansur, atau sebagai satu jeda yang membenarkan paksi Iran menyusun semula kedudukan mereka. Pada ketika ini, tiada siapa yang boleh membuat keputusan muktamad. Apa yang boleh dikatakan ialah, ruang masa yang diberikan Trump tidak membawa ketenangan, sebaliknya membawa ketegangan. Akhirnya, gambaran hari Khamis ini amat jelas dan nyata. Trump menangguhkan serangan tetapi tidak mengurangkan tekanan. Hezbollah masih bersedia untuk mencetuskan semula konflik di utara. Houthis masih bersedia untuk mengancam satu lagi laluan penting di dunia. Dan rejim Iran jauh daripada menunjukkan keyakinan penuh, cuba mengubah ancaman serantau menjadi alat keganasan untuk berunding dalam keadaan terkepung. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.